Okey. Sekarang ni kita masuk kepada argument. Okey, argument dalam bahasa Melayu disebut sebagai hujah. Okey, argument ni adalah hujah. Hujah. Alright. So, identifying the premise and the conclusion of a given simple argument. Okey, premise dalam bahasa Melayu pun disebut sebagai premis lah. Conclusion adalah kesimpulan. Okey, argument tadi cikgu dah beritahu adalah hujah. Okey, kita baca dulu nota. Alright. An argument is a process of making a conclusion based on given statement. Maksud dia, sesuatu hujah itu adalah proses, proses membuat kesimpulan daripada sesuatu pernyataan. Okey. Hujah ini sebenarnya adalah satu proses dalam kita membuat kesimpulan berdasarkan sesuatu ayat ataupun berdasarkan sesuatu pernyataan itu. Baik. The statement given are known as premises. Okay. Ayat yang diberi itu kita panggil sebagai premises ataupun premise lah. Okay. The premises given and the conclusion drawn form an argument. Okay. So dekat sini bentuk dia adalah seperti ini ya. Dia akan ada premise 1, premise 2 dan conclusion. Okay. Dalam bahasa premise 1, premise 1, premise 2 dan kesimpulan lah. Okey, ketiga-tiga ini membentuk satu yang kita panggil sebagai hujah ataupun argument. Baik, apa benda ni? Macam mana dia berlaku? Okey, kita tengok example 20. Identify the premises and conclusion in each of the following arguments. Okey, if a number is an odd number, then it is not divisible by 2. 10 is divisible by 2. 10 is not an odd number. Baik, daripada ayat ni, sebenarnya kalau pelajar-pelajar perasan, dia ada 3 ayat kan. Okey, macam mana kita tahu? Sebab setiap satu ayat akan berakhir dengan satu titik kan. Jadi 3 ayat. Jadi apa yang kita nak buat, kita nak tentukan yang mana satu premis, yang mana satu kesimpulan. Baik. Biasanya premis satu adalah dalam bentuk jika dan maka. Okey. Premis satu dalam bentuk jika maka. Kalau tengok kat sini, if a number is an odd number, maknanya jika sesuatu nombor itu adalah nombor ganjil, maka nombor itu tak boleh dibahagi dengan 2. Betul lah. Cikgu ulang, jika sesuatu nombor itu adalah nombor ganjil, maka nombor itu tak boleh dibahagi dengan 2. Jadi itu menjadi kita punya premise 1 here. Nampak tak? Okay. Dan 10 is divisible by 2. Okay, 10 boleh dibahagi dengan 2. Okay, maka kesimpulannya 10 bukanlah nombor ganjil. Faham tak? Untuk yang A ni, cikgu ulang balik. Kalau kalau sesuatu nombor tu adalah nombor ganjil, maka nombor tu tak boleh bahagi dengan 2. Betul lah kan? Bila kita baca, kita terus fahamkan. Jika sesuatu nombor tu nombor ganjil, maka nombor tu tak boleh dibahagi dengan 2. Okey? 10 boleh bahagi dengan 2. Maknanya 10 tu bukan nombor ganjil. Sebab 10 boleh bahagi dengan 2. Dan setiap nombor ganjil tak boleh bahagi dengan 2. Maka 10 tu nombor genap lah. Boleh faham tak? Maka kesimpulan kita dekat sini 10 adalah bukan nombor ganjil. So dekat sini, kalau pelajar lihat macam mana cara kita daripada satu ayat, kita nak mengasingkan premis 1 tu apa, premis 2 tu apa, conclusion tu apa. Macam ni cara dia. Okey, daripada ayat ni, kebiasaannya ayat pertama tu premise 1 lah. Ayat kedua tu premise 2 lah. Dan ayat ketiga menjadi conclusion. Alright, so sama juga macam contoh B. All multiples of 9 are multiples of 3. Setiap gandaan 9 merupakan gandaan 3. 27 adalah gandaan 9. Maka 27 tu gandaan 3 lah. Okay, so kita asingkan. Setiap gandaan 9 merupakan gandaan bagi 3. 27 adalah gandaan 9. Maka 27 juga adalah gandaan 3. Okey. So daripada ayat ini kita membentuk satu argument yang diwakili oleh premis 1, premis 2 dan kesimpulan. Okey. Boleh faham setakat ni? Okey. Kenapa kita kena belajar ni? Okay, later on, dalam soalan-soalan yang berikutnya, dalam peperiksaan nanti, kadang-kala, nanti bentuk soalan akan jadi macam ni dalam topik ini. Sometimes, dia tak bagi premise 1, dia bagi premise 2 dengan conclusion. You have to identify by your own apakah premise 1.
Macam tu. Kadang-kadang dalam soalan ni bagi premise 1 dengan premise 2, dia tak bagi conclusion. You have to identify what is the conclusion from the given premises. Memang macam tu So itu tujuan kita belajar. Daripada dia akan bagi 2 daripada 3 ni, kalau pelajar lihat ada 3 kan, premise 1, premise 2 dan conclusion. Dia akan bagi 2 daripada 3 ni, kita kena tentukan salah satu yang dia tak dibagi tu. Macam mana kita nak tentukan? Dengan memahamkan keseluruhan hujah ini. Okey? Kita boleh buat andaian lah. Okey? Tetapi macam mana cara nak buat tu yang kita nak belajar. Baik, kita tengok untuk section B. Kita ada lagi sikit masa, lebih kurang 10 minit. Okay, making a conclusion based on 2 given premises for 3 forms of arguments. Alright, based on 2 given premises, a conclusion can be made for 3 different forms of argument as follows. Okay, so argument form 1, dia ada 3 different form. Okay, so ada 3 bentuk macam mana cara kita nak buat ni making a conclusion based on 2 given premises. Maksudnya macam mana cara kita nak buat kesimpulan berdasarkan 2 premis yang diberi. Okay, so ada 3 jenis bentuk Kita belajar satu-satu. Tengok bentuk pertama, argument form 1. Premise 1, all A are B. Premise 2, C is A. Conclusion, C is B. Baik, apa disebut ni? Sebenarnya benda ni adalah kesimpulan dia. Okay, so biasanya dalam cerita premise 1, dia akan bercerita tentang A adalah B. Okay, jadi premise tu pula dia nak bagi tahu yang C adalah sebahagian A. Maka kita nak bagi, sebenarnya dia nak kita buat conclusion yang C tu adalah A. Okay, boleh faham ke contoh? Cuba pelajar fikir sekejap dalam argument form pertama ni, apa contohnya? Apa contohnya? Okay, kita bagi ayat yang apa ni? Yang simple. Siapa boleh buat ayat simple? Maksudnya kalau nak lebih faham, cuba cari apakah A, B dengan C. Maksudnya kita buat ayat sesuka-suka. Siapa boleh bagi tahu? Contohnya, all A are B. Semua nombor genap, katalah A nombor genap, asyik nombor genap je kan. Semua nombor positif adalah lebih besar daripada kosong. Okay? So C adalah nombor positif, maka C lebih besar daripada kosong. Macam tu je kan. Okay, ada tak lagi ayat yang lebih mudah? Yang kita kalau tak guna nombor pun tak apa, kita guna kita guna apa ni? Apa ni, ayat-ayat biasa yang selalu kita guna kan. Apa lagi? Semua masakan berasaskan ayam adalah sedap. Okey. Lepas tu ayam masak merah adalah makanan berasaskan ayam. Maka ayam masak merah adalah sedap. Boleh. Cikgu bagi contoh mudah je kan. So apa lagi? Semua jenis nasi adalah sedap. Nasi lemak adalah sejenis nasi. Maka nasi lemak tu sedap. Okay, boleh. Main-main dengan ayat je, Farid. Betul. Okay. So, contoh yang cikgu bagi ni, contoh yang tak guna nombor kan. Tak guna nombor pun. Sebab, kenapa cikgu nak you guys guna macam tu? Sebab, cikgu nak you guys faham dulu struktur dia. Kalau you guys dah faham dia punya struktur kan, macam mana cara dia jadi macam tu dan sebagainya. So, lepas ni kalau kita guna nombor sekalipun dah tak ada masalah. Okay, so dalam sebenarnya dalam bab penaklukan logik ni, okay, kita guna nombor sebab biasanya nombor ni lebih senang nak faham sepatutnya, tetapi kadang-kadang sebab you guys nampak nombor ni macam susah, sebab tu cikgu beralih sekejap kepada ayat-ayat biasa yang kita guna dalam seharian bila kita bercakap dengan ibu bapa, bila kita cakap dengan kawan-kawan kan. Sebab tujuan cikgu sebab nak bagi you guys faham secara keseluruhan dulu apa sebenarnya kita belajar ni. Okay? Yang penggunaan nombor ni lebih kepada ilmu matematik tu sendiri. Tetapi cerita benda ni yang you guys kena faham dahulu. Okay? So macam Farin kata, main-main dengan ayat je kan. Memang pun main-main dengan ayat je. So ini contoh yang pertama. So kita look
look forward to example 21 berdasarkan argument daripada contoh pertama ni ataupun form yang pertama, bentuk yang pertama. Okay, make a conclusion based on two premises given below. Kita nak membuat kesimpulan berdasarkan dua premis yang dibagi. Dia kata premis satu, all prime numbers have only two factors. Okay, dia kata all prime numbers have only two factors. Dan premis kedua, 5 adalah 5 is a prime number. Premis satu, semua nombor perdana hanya mempunyai dua faktor. 5 merupakan satu nombor perdana. Maka kesimpulan dia 5 ada dua faktor lah. Betul tak? Cikgu ulang balik semula. Tengok example 21, kita fahamkan betul-betul. Premis satu, semua nombor perdana hanya mempunyai dua faktor. Premis dua, 5 adalah satu nombor perdana. Okay, dia kata semua nombor perdana ada dua faktor. 5 tu nombor perdana, maka 5 ada dua faktor lah. Betul tak? Itu je ayat dia kan. Cuma bila kita sebut macam sekarang cikgu cakap dengan you guys, dengan ayat yang tak berapa formal lah. Maksudnya satu lagi nanti jawab soalan, make sure grammar menulis tata bahasa tu bukanlah maksudnya betul-betul kena ikut. Tapi kalau pelajar lihat cara nak tulis ayat tu, dia tak perlu buat ayat sendiri pun kan. Seolah-olah macam ambil je daripada ni. Kalau tengok all prime numbers have only two factors. 5 is a prime number. So 5 has only two factors. So dia ambil je lah kan. Dia macam salin balik je yang ni. Kita macam ambil balik daripada okay, dia bagi kita premise 1 adalah all prime number has only two factors. And then 5 is a prime number. So kita nak predict ataupun kita nak tentukan apakah conclusion, apakah kesimpulan dia. So kesimpulan dia adalah 5 adalah mempunyai dua faktor. So kesimpulan dia akan ada balik dekat premise 1 tadi kan. Okay, sebab dalam premise 1 ni satu pernyataan yang akan memungkinkan apa berlaku dekat conclusion setelah kita ambil tahu apa berlaku dekat premis kedua. Kan ada kena mengena tu kan. Cuma dekat sini perkataan have jadi has lah kan, plural kepada singular. Okay, yang tu dalam bahasa Inggeris adalah kan plural dengan singular ni. Cikgu rasa yang tu semua pelajar faham. But then cikgu tak nak cerita tentang bahasa dekat sini. Lebih kepada pemahaman pelajar-pelajar macam mana cara nak tulis jawapan dalam peperiksaan nanti. Okay, tetapi you guys guna bahasa Melayu kan, so tak ada masalah lah. Okay, maksudnya sekiranya semua nombor perdana mempunyai dua faktor, maka kesimpulan dia akan jadi 5 hanya mempunyai dua faktor. Okay, itu saja kesimpulannya. So berdasarkan bentuk pertama tadi, kita dah berjaya mencipta satu kesimpulan berdasarkan contoh yang ke-21. Okey, cikgu teruskan kepada contoh yang kedua. Okey, so contoh yang kedua, kita pergi kepada form 2. So premise 1, if P then Q. So premise 2 P betul, maka Q betul lah. Okey, so premise 2 ni mungkin lebih senang nak faham. So apa-apa ceritalah, sekiranya P berlaku maka Q berlaku. So P berlaku maka Q berlaku lah. Okey, kita pergi kepada contoh yang lebih nampak. Tengok premise 1. If a number is a multiple of 4, then a number is a multiple of 2. Okey, dan premise 2 dia 16 is a multiple of 4. So cikgu sebut dalam bahasa Melayu, jika A adalah nombor gandaan 4, maka nombor itu merupakan gandaan 2 juga. 16 adalah gandaan 4. Jadi maksudnya 16 tu gandaan 2 lah kan. Kebiasaannya ayat tu maksudnya jawapan dia akan ada dalam dua ayat yang di atas ni. Macam mana cara nak menyusun tu lah. Tapi cikgu rasa dia bukan satu kesusahan sebab benda ni macam logik kan. Nama pun dalam chapter ni kan nama ni bab penangkulan logik. Okay, dia lebih kepada macam mana kita memikirkan sesuatu itu secara munasabah. Okay, secara logik kan. Okay, so cikgu ulang contoh ni. Okay, so dekat sini if a number is a multiple of 4 then number is a multiple of 2. Sekiranya nombor tu gandaan 4, maka nombor itu juga adalah gandaan 2. 16 merupakan gandaan 4. Jadi 16 pun gandaan 2 lah sebab dikata semua nombor gandaan 4
adalah nombor gandaan 2. Lepas tu 16 gandaan 4. Jadi 16 tu pun gandaan 2 lah. Nampak? Cara kita bercakap macam ni mungkin buat awak lebih faham kan? Okay? Alright. So pergi kepada yang terakhir iaitu argument form ketiga. Yang ketiga, premis dia if P dan Q, Q tak betul, maka P tak betul. Okay? Macam ni nak senang faham. Premise 1, if P dan Q, premise tu bukan Q yang betul, maka conclusionnya adalah bukan P. Okey, apa maksud ni? Dia contoh macam ni kita premis 1. Jika nombor tu boleh dibahagi dengan 2, maka nombor tu adalah nombor genap. Okey, kalau nombor tu boleh dibahagi dengan 2, maka nombor tu adalah nombor genap. 11 bukan nombor genap. Jadi maksudnya 11 tak boleh bahagi dengan 2. Okey, boleh faham tak? Cikgu ulang sekali lagi kalau awak fahamkan betul-betul, kadang-kadang kita buatkan kita rasa tersenyum sebab benda ni kita lalui hari-hari tapi kita tak perasan kan. Cikgu ulang premise 1, jika nombor tu boleh bahagi dengan 2, maka nombor tu adalah nombor genap. Tapi 11 bukan nombor genap. Maksudnya 11 tak bolehlah bahagi dengan 2. Itulah kesimpulannya berdasarkan cerita ni. Okey, boleh faham ke setakat ni?